Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda misteri pembunuhan dari 2017 bertajuk Pembunuhan di Express Orient. Pada tahun 1934, Hercule Poirot ialah seorang detektif terkenal yang terkenal kerana menyelesaikan setiap kes yang datang cara dia. Dia juga seorang perfeksionis dan menyukai segala-galanya dalam susunan yang sempurna, walaupun ia adalah telur sarapannya. Selepas menghabiskan bertahun-tahun menyelesaikan kes yang berbeza, dia bercadang untuk berehat dan pergi bercuti ke Istanbul. Di atas feri, seorang wanita bernama Mary Debenham bertemu dengannya dan mengagumi kemahiran serta perhatiannya kepada perincian yang telah mengagumkan semua orang. Selepas beberapa lama Poirot melihat Mary bercakap kepada Dr. Arbuthnot, penumpang lain, dan berkata bila semua ini akan berakhir, tiada siapa yang akan menyentuh mereka, tetapi perbincangan mereka terganggu oleh kedatangannya. Selepas tiba di Istanbul, Poirot bertemu dengan beberapa rakannya, termasuk ketua kegemarannya Muhammad, dan seorang ahli perniagaan Birch. Sambil menikmati minum dengan Birch, Poirot didatangi oleh wakil konsulat British, yang memberi mesej bahawa dia perlu melaporkan ke London untuk menyelesaikan kes. Selepas menerima mesej itu, dia memberitahu Birch bahawa dia akan menaiki kereta api yang sama dengannya. Poirot dimaklumkan tentang pengaturan perjalanannya, sementara beberapa penumpang lain, termasuk Puteri Dragomirov, ahli perniagaan Encik, Ratchet dan orang suruhannya Encik, Masterman dan Encik Matchqueen, dan pasangan penari Count Andrei dan Countess Elena, juga bersedia untuk menaiki pesawat. Semasa kereta api meninggalkan Istanbul, Encik Ratchet menerima surat ugutan daripada seseorang, dan bertanya kepada Matchqueen tentang perkara itu, tetapi dia tidak tahu siapa yang boleh menghantarnya kepadanya. Dia kemudian cuba bercakap dengan Puan Herbert, tetapi dia langsung tidak menyukainya. Poirot mendengar mereka sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Bertengkar dan bertanya sebabnya, tetapi Puan Herbert memuaskan hatinya, dengan memberitahunya bahawa tiada apa-apa yang berlaku. Poirot menyertai Birch untuk makan tengah hari pada keesokan harinya, yang memberitahunya tentang penumpang yang berbeza di atas kapal. Selepas semua penumpang meninggalkan kabin makan, Encik Ratchet menghampiri Poirot, dan menjemputnya untuk menyertainya untuk pencuci mulut. Semasa dia menerima jemputan itu, Ratchet memberitahunya tentang dia perniagaan baharu menjual barangan antik, dan bahawa dia telah membuat beberapa musuh yang telah mengancamnya. Dia memberitahunya dia menjual beberapa permaidani di Milan, tetapi pembeli tidak berpuas hati dengan kualitinya, dan kini menuntut wang mereka kembali daripadanya. Dia meminta Poirot untuk menjaga belakangnya untuknya, dan dia akan membayarnya sejumlah besar wang sebagai balasan, tetapi dia menolak tawaran itu. Selepas melihat kurang minatnya, Ratchet turut cuba mengancamnya dengan pistol, tetapi dia tidak takut sama sekali, dan berkata dia menjual barangan palsu, jadi dia berhak menerima akibatnya. Pada waktu malam, Poirot merasakan sedikit gangguan di kabin Ratchet, dan menemui seorang wanita berbaju merah gaun, tergesa-gesa pergi. Sebelum dia boleh meneruskan dengan apa-apa, kereta api itu tergelincir, selepas itu dilanda runtuhan salji semasa ribut petir. Bersama-sama dengan penumpang lain, Poirot juga mencari barang-barangnya rosak, dan sedih melihat gambar patah cinta terakhirnya Catherine. Apabila kereta api tersekat, penumpang mula panik dan menyoal Birch tentang keselamatan langkah, tetapi dia memberi jaminan kepada mereka, bahawa apabila mereka tidak akan sampai ke stesen seterusnya tepat pada masanya, mereka akan menghantar pasukan penyelamat untuk mereka. Semasa mereka semua bercakap, seorang mubalik, Pilar Estravados berkata, bukan di tangan mereka untuk membuat keputusan, sama ada mereka akan sampai ke destinasi atau tidak. Pada waktu pagi, Encik Masterman mengetuk kabin Encik Ratchet, tetapi tidak mendapat sebarang jawapan. Tidak lama kemudian Encik Poirot juga muncul dari kabin bersebelahan, dan mereka memanggil pengawal untuk memecahkan kunci. Apabila masuk, mereka terkejut melihat mayatnya di dalam, dan segera hubungi dari Arbuthnot, yang mengesahkannya Ratchet telah mati ditikam oleh seseorang. Dia berkata dia meninggal dunia antara tengah malam dan pukul 2, tetapi pengawal memberitahu dia sedang bertugas, dan tidak melihat sesiapa keluar atau masuk ke dalam petaknya. Birch meminta dia menyelesaikan kes itu, supaya mereka boleh memaklumkan kepada polis mengenainya.
Poirot pada mulanya enggan mengambil kes itu, mengatakan dia sedang bercuti, tetapi dia meyakinkannya dan berkata jika dia tidak terlibat, seseorang yang tidak bersalah mungkin akan dihukum kerana jenayah yang tidak dilakukannya. Dia bersetuju untuk menyelesaikan kes itu dan mengumumkan kematian kepada semua orang di dalam kereta api. Siasatan bermula, dan pertama sekali Encik McQueen disoal tentang hubungannya dengan Encik Ratchet. Dia memaklumkan bahawa dia telah bekerja sebagai setiausaha selama hampir setahun, dan mengendalikan sebahagian besar perniagaannya. Dia juga memberitahu bahawa Ratchet seorang yang kurang ajar, dan mempunyai ramai musuh, yang telah menghantar surat ugutan kepadanya. Selepas menyoalnya, Poirot memeriksa mayat itu, dan mendapati seseorang telah membiusnya, dan itulah sebabnya dia tidak dapat berjuang untuk hidupnya, walaupun dia mempunyai pistol yang boleh digunakannya untuk melawan mereka. Dia juga mengumpul beberapa bukti lain daripadanya bilik, termasuk serbet dengan abjad H di atasnya, manakala kru penyelamat tiba untuk membantu kereta api. Semasa melihat surat-surat yang ditemui di dalam biliknya, Poirot menjumpai nota yang mengatakan, darah kuat mengalir tangannya, dan dia akan mati. Walaupun dia tidak dapat menyelesaikan teka-teki, tetapi memberitahu Birch bahawa nama asal Ratchet bukanlah Ratchet, tetapi Cassetti, dan kes ini dikaitkan dengan kes Kolonel Armstrong sebelum ini, yang anaknya Daisy diculik dan dibunuh oleh Cassetti. Berita itu mengejutkan isterinya yang mengandung, Sonia, yang kehilangan nyawanya bersama bayi itu. Armstrong menulis surat kepadanya untuk mendapatkan bantuannya, tetapi sudah terlambat, kerana dia ditemui mati dengan kesan tembakan. Poirot menyangka surat itu merujuk kepada Daisy Armstrong darah, yang ada di tangan Cassetti. Semasa menyoal Puan Herbert sekali lagi, dia bertanya sama ada dia tahu tentang kes Daisy Armstrong dan dia menerima mendengar tentangnya, kerana ia adalah kes yang agak terkenal. Dia menyerahkan butang, sambil berkata orang asing yang masuk ke dalam dirinya bilik menjatuhkannya dan Poirot mengenalinya daripada pakaian seragam pengawal keselamatan. Meneruskan penyiasatan, Poirot menyoal Encik Masterman, Pilar Estravados, Hartman, Profesor Kejuruteraan dan Encik Marquez, seorang Itali peniaga kereta, tetapi tidak menemui sebarang petunjuk. Dia memanggil Mary dan bertanya tentang Cassetti, tetapi dia tidak begitu mengenalinya. Poirot bertanya tentang hubungannya dengan dari Arbuthnot, semasa dia mendengar mereka bercakap di atas feri, tetapi dia tidak memberitahu apa-apa sebagai jawapan. Dia menyoal Puteri Dragomirov, dan bertanya tentang kes Armstrong, dan dia berkata begitu pengagum ibu Sonia Armstrong, Linda Arden, yang merupakan seorang pelakon prolifik. Dia juga mendedahkan bahawa Daisy ialah anak perempuannya. Dia memberitahunya bahawa Cassetti adalah orang yang membunuh Daisy, tetapi dia berkata ia boleh menjadi kebetulan. Poirot tidak mempercayainya, tetapi tanpa berkata apa-apa, meminta izin untuk bercakap dengan pembantunya, yang memberitahunya dia melihat konduktor malam tadi, tetapi bukan Mitchell, yang dilantik di kabin mereka. Selepas mendengar ini, dia membawanya dan Birch bersamanya untuk mencari pakaian seragam pengawal, yang mungkin tersembunyi di dalam kabin di suatu tempat, tetapi menemuinya di dalam bagasinya sendiri. Semasa membincangkan kes itu dengan Birch, dia memberitahu butiran akaun Cassetti tiada. Sementara itu, mereka mendapati seorang lelaki melarikan diri dari kereta api, dan membakar beberapa dokumen. Poirot mengejarnya, dan mengetahui McQueen-nya. Poirot menuduhnya mencuri wang daripada Cassetti, dan mengatakan bahawa dia membunuhnya dan membakar rekodnya, jadi tiada siapa yang dapat mengetahuinya. Encik McQueen mengaku mencuri wang daripadanya, tetapi tidak menerima membunuhnya. Dari Arbuthnot mencelah siasatan dan mengesahkan bahawa McQueen tidak membunuh Cassetti, kerana dia bersamanya malam tadi. Mengenai soalannya tentang Mary, Arbuthnot memberitahunya bahawa mereka bertemu dalam konvoi kereta api. Poirot menjadi curiga, seperti yang dikatakan Mary sebaliknya. Poirot sekali lagi berhadapan dengan McQueen, dan mendedahkan maklumat tentang masa lalunya, bahawa bapanya adalah hakim dalam kes Armstrong. McQueen berkata, kerana mereka tidak mempunyai suspek, bapanya telah ditekan untuk mengejar seorang warga Perancis yang miskin pembantu rumah, Susan, tetapi dia membunuh dirinya sendiri. Pembantu rumah itu tidak bersalah, dan pada masa itu bukti membawa kepada Cassetti, dia telah lama tiada. Mereka menghukum bapanya kerana itu, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa untuknya, dan memutuskan untuk belajar undang-undang untuk membantunya.
Poirot menuduhnya membunuh Cassetti kerana apa yang berlaku kepada bapanya, tetapi dia menafikannya. Semasa Poirot menyiasatnya, dia mendengar seseorang menjerit, dan mendapati seseorang telah menikam Puan Herbert di belakang. Doktor menyelamatkannya, tetapi Poirot mengatakan pembunuh cuba melupuskan senjata pembunuhan itu dan mereka tidak akan menemui cap jari. Poirot telah menyiasat semua orang kecuali Count Andrini dan isterinya, jadi memutuskan untuk menyoal mereka juga. Dia mendapat tahu dia telah menukar namanya daripada Helena kepada Elena, tetapi dia memberitahunya, mereka mendengarnya, bahawa Serbet dengan H ditemui di dalam bilik Cassetti, jadi mereka tidak mahu menghadapi masalah. Dia mengetahui bahawa dia juga terlibat dengan kes Armstrong, kerana dia adalah kakak isterinya Sonia, dan kini menggunakan dadah untuk menghilangkan kesedihannya. Count marah, dan menolaknya keluar dari bilik, tempat jurutera menyelamatkannya, tetapi Poirot tidak lama kemudian menyedari bahawa dia bukan orang yang dia pura-pura. Semasa dia berhadapan dengannya, dia menerima dia adalah seorang detektif yang diupah oleh Cassetti untuk menjaga belakangnya semasa perjalanan. Selepas tidak dapat mencari apa-apa lagi, Poirot meminta dia pergi dan meninggalkan pistol itu. Keesokan paginya, dia menjemput Mary sekali lagi, dan mengajukan beberapa soalan. Dia menuduhnya membunuh Cassetti, kerana dia adalah pengasuh Daisy. Dia mengatakan dia membunuh Cassetti, dan kemudian memanggil Helena untuk menyaksikannya, kerana dia fikir ia akan membantu dengan kesedihannya, dan dia mungkin mendapatkan rakannya kembali. Semasa dia menyiasatnya, dari Arbuthnot menembak dia dan mengaku membunuh Cassetti. Dia memberitahu John Armstrong ialah kawan baiknya, dan komandannya yang menghantarnya. Sekolah Charles dan membuat masa depan untuknya, tetapi Cassetti memusnahkannya, jadi dia mahu membalas dendam. Dalam kesedihan, dia menemui Mary, dan mereka merancang untuk mendedahkannya kepada polis, tetapi dia membunuhnya, kerana dia fikir Cassetti tidak layak dibicarakan. Dia juga mengesahkan bahawa dia membius Matchqueen dan menukar masa pada jam tangan, jadi tiada siapa yang dapat mengetahui tentang masa kematian. Semasa bercakap dengannya, Arbuthnot tiba-tiba menyerang Poirot, tetapi Birch tiba dan menyelamatkannya. Semasa penumpang menunggu di terowong, Poirot berkata sudah tiba masanya untuk menyelesaikan kes itu. Dia berkata dari Arbuthnot bukanlah pembunuhnya, kerana dia tidak dapat membunuhnya pun. Dia memberitahu mereka bahawa sapu tangan yang mereka temui dengan H sebenarnya adalah orang Rusia, dan disebut sebagai N, dan sebenarnya milik seorang puteri, yang nama sebenarnya ialah Natalie Dragomirov. Dia juga mengesahkan bahawa pembantunya turut terlibat, kerana dia sebelum ini seorang tukang masak di rumah Armstrong. Dia berkata Pilar, yang berada di dalam bilik pada malam ketika Cassetti menculik kanak-kanak itu. Masterman juga menerima pautannya dengan Armstrong, dan memberitahunya bahawa dia adalah Batman-nya, dan juga baliknya di New York. Dia juga mengetahui, jurutera itu jatuh cinta dengan pembantu rumah yang telah didakwa secara palsu dalam kes Armstrong. Poirot mendapati bahawa konduktor Mitchell ialah abang kepada pembantu rumah Susan, dan Puan Herbert sebenarnya ialah Linda Arden, yang menukar penampilannya untuk membantu dalam pembunuhan itu. Dia mendapat tahu, semua orang di dalam kabin dikaitkan dengan keluarga Armstrong dalam satu atau lain cara, dan mereka semua terjejas oleh pembunuhan Daisy. Dia akhirnya mendedahkan mereka telah melakukannya bersama-sama. Puan Herbert menerima itu adalah rancangannya, dan dia merekrut mereka untuk membantunya. Mereka bersama-sama membunuh Cassetti, dan mengeluarkan bukti, tetapi dia memintanya untuk memberitahu polis perkara itu dia membunuhnya seorang diri. Dia berkata mereka adalah orang yang baik, dan mereka semua berhak mendapat peluang kedua. Poirot tidak boleh memutuskan siapa yang harus dipersalahkan dalam kes ini, dia juga tidak boleh berbohong tentang penemuannya yang sebenar, jadi dia meminta mereka untuk membunuhnya sebaliknya. Puan Herbert mengambil pistol dan menembak dirinya sendiri, tetapi mendapati pistol itu kosong. Pada akhirnya, dia memberitahu mereka bahawa dia telah memaklumkan kepada polis bahawa seorang pembunuh yang tidak dikenali telah membunuh Cassetti, dan mereka bebas untuk pergi. Dia menuruni kereta api, di mana pegawai bertanya tentang dia, dan berkata dia dikehendaki melaporkan ke Mesir, kerana telah berlaku pembunuhan sepanjang Sungai Nil. Dia bersetuju untuk pergi bersamanya, ketika kereta api bertolak bersama semua penumpang lain. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini.
Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Selamat menonton.